A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. So alhamdulillah hari ni kita bersama lagi dalam program Asah Minda pagi ni. So apa khabar anda semua hari ni? Saya doakan anda terus sihat insya-Allah. Okey, so hari ni kita nak teruskan bicara kita tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Kita nak terus asah minda kita supaya minda kita ni betul-betul boleh berfungsi bagi membentuk corak perjalanan kita. Yang penting bagaimana kita nak lonjakkan ekonomi kita. Dan yang paling penting kita nak keluar daripada kemelut yang selama ini membelenggu kita. Ini antara perkara-perkara penting insya-Allah yang kita akan sama-sama bincangkan. Dan insya-Allah hari ini kita nak terus sambungkan lagi perkara-perkara yang kita telah bincangkan semalam. Sebelum itu mungkin ramai lagi yang masih belum mengenali saya. Saya kenalkan diri saya sekali lagi. Saya adalah Haji Abdul Wahab bin Ismail selaku Head of Leader dan juga Chairman dalam My Life Roselle. My Life Roselle merupakan syarikat pengeluar produk makanan dan minuman yang berasaskan Roselle. Kami beroperasi di Kuantan. Okey. So alhamdulillah kami ada pelbagai produk yang kami telah keluarkan, antaranya ini produk terbaru yang kami keluarkan, iaitu Beauty Zel yang kami keluarkan daripada yang kami hasilkan daripada Roselle. Roselle dan juga kami campurkan dengan bersama dengan lemon, manjakani, biji anggur, guarana, serapat dan lain-lain herba yang terpilih khusus untuk wanita. Ini produk terbaru yang My Life keluarkan. Dan sebelum ini kami ada keluarkan ini IQ Booster untuk anak-anak. Kami keluarkan IQ Booster untuk anak-anak yang kami proses secara rapi khusus untuk anak-anak, bebas daripada bahan pewarna dan bahan perisa. Ianya sangat tinggi dengan vitamin C. Okey. Dan kami juga keluarkan cordial. Cordial hari-hari insya-Allah setiap pagi memang kami sekeluarga amalkan cordial Roselle. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so itu insya-Allah, banyak lagi insya-Allah nanti kita akan ceritakan tentang Roselle. Okey, hari ini kita nak sambung tentang apa yang telah kita ceritakan semalam. Semalam saya dah kongsikan dengan anda bagaimana saya mencorakkan perjalanan di dalam perniagaan butik yang saya jalankan bersama isteri saya. Okey, sebelum itu saya dah ceritakan bagaimana permulaan saya buka perniagaan butik. Apa sebenarnya yang menyebabkan terlintas untuk saya buka perniagaan butik ini. Kemudian saya juga ceritakan tentang bagaimana perlunya ataupun tips-tips bagaimana kita nak banner ataupun kita nak mulakan perniagaan dalam perniagaan butik ini. Dengan kita mesti kena ada passionate dalam bidang fashion, dan kita kena aturkan perniagaan butik kita tadi supaya ianya kita panggil setanding dengan apa yang ada di pasaran. Kita kena adakan keunikan dalam perniagaan kita dan sebagainya. Dan semalam saya kongsikan dengan anda betapa penting juga kita kena ada perancangan strategi untuk kita sustain perniagaan kita untuk tempoh jangka yang masa yang lama. Dan itu juga antara kesilapan yang saya lakukan
bila mana saya tidak menyediakan platform yang kukuh untuk saya terus maintain dalam perniagaan butik. Terutama menyediakan pelapis, menyediakan kita punya penyambung, bagi menyediakan seseorang yang boleh menyambung perniagaan tadi, dan menyediakan orang ini dalam bentuk supaya ianya bersamaan dengan kita, ataupun ianya boleh menerima ataupun mengadaptasikan apa yang telah kita lakukan. Okey, so itu penting supaya perniagaan kita terus boleh sustain, terus boleh kekal dalam pasaran. Okey, so hari ini saya nak masuk tentang kisah penceritaan saya tentang bagaimana sebenarnya saya memulakan perniagaan Rozelle. Tadi saya dah ceritakan beberapa produk yang telah kami keluarkan, dan saya nak kisahkan tentang bagaimana sebenarnya saya terjebak dalam perniagaan Rozelle ini. Okey, sebenarnya perkara ini berlaku pada tahun 2018. 2018. Sebenarnya 2018 antara tahun yang saya sangat down waktu itu. Kerana hampir 2 tahun sebenarnya, daripada 2015, 2016 saya dah tak ada projek. Biasa dalam perniagaan sebenarnya kita ada waktu yang kita di puncak, ada waktu yang kita di bawah. So itu adalah lumrah dalam kehidupan, dan begitu juga lumrah dalam perniagaan. Okey. Walaupun dalam tempoh 2 tahun tersebut banyak proposal yang saya dah buat, saya dah kemukakan kepada pihak berkuasa, kepada pihak kajian, kepada pihak JKR, kepada pihak kementerian, kepada agensi, tapi malangnya mungkin tak ada rezeki saya selama 2 tahun, jadi saya tak dapat projek. Dan waktu itu juga sebenarnya tender terbuka agak kurang. Tender terbuka agak kurang kerana mungkin waktu itu polisi kajian lebih kepada dipanggil projek penswastaan kajian, yang mana projek-projek kajian diswastakan kepada syarikat-syarikat besar untuk mereka menyiapkan. Contoh projek yang kita kenali sebagai Tengki projek, kita kenali sebagai projek UKAS, iaitu kerjasama kajian dan swasta. So waktu itu kebanyakan projek-projek digabungkan. Projek-projek besar ni digabungkan dan dijadikan projek yang nilai ratusan juta yang diberi kepada syarikat-syarikat besar, dan ada juga kepada syarikat-syarikat daripada luar negara, contoh China dan sebagainya. Menyebabkan waktu itu 2015, 16 dan 17 waktu itu kurang projek-projek open tender. Biasaanya saya hanya memasuki projek-projek open tender. Kerana itulah level saya. Kita tak ada sampai connection dengan peringkat-peringkat yang tinggi yang boleh direct nego dan sebagainya. Okey. So, bila mana polisi sebegitu menyebabkan syarikat-syarikat yang sederhana seperti saya, dia agak susah untuk bertapak, susah untuk kita nak teruskan dalam bidang construction waktu itu. Jadi saya mengambil keputusan untuk slow down. Jadi kita dah slow down sebab tidak ada projek. Jadi waktu itu saya lebih tumpu kepada apa yang perniagaan-perniagaan yang lain, dan saya boleh katakan waktu itu saya dah banyak berehat saja. Hampir 2 tahun saya berehat, dan ialah sampai peringkat kita rasa macam putus asa juga sebenarnya. Kita rasa macam down kan, mungkin nak bersara. Jadi saya just relax waktu tu. Banyak hanya memantau perniagaan-perniagaan yang lain. Kemudian saya hanya sekadar kita panggil ialah santai-santai. Mungkin saya dah lama tak santai-santai. Jadi waktu tu saya ambil kesempatan untuk santai-santai. Okey. So dalam saya santai-santai ini sebenarnya 2018 tiba-tiba kawan saya daripada Perlis datang. Waktu itu beliau mencari-cari seseorang ataupun
orang yang boleh membekalkan beliau Rozelle. Beliau menjalankan perniagaan Rozelle. Beliau ada kilang Rozelle di Perlis katanya. Mengeluarkan banyak produk yang berasaskan Rozelle. Saya pun tak pernah pergi ke kilang beliau. Dan itu yang beliau ceritakan. Jadi beliau memerlukan lebih kurang 5 tan Rozelle segar setiap bulan. Saya dah congak. Oh, 5 tan banyak juga sebenarnya. 5,000 kilo setiap bulan. Jadi okey, bila dah berbincang, saya dapatkan kepastian sebenar apakah beliau betul-betul serius nakkan apa orang yang membekalkan Rozelle. Dan apabila cabaran ini, sebab dia kata orang Melayu tak ada keluarkan Rozelle secara besar-besaran. Ada yang buat kecil-kecil lah. Dia buat yang seekar, 2 ekar, keluarkan 100 kilo, 200 kilo. Tak ada yang sampai 1,000 kilo, apatah lagi nak cari yang 5,000 kilo setiap bulan. Okey, oleh kerana kebetulan waktu itu saya adalah sedikit tanah, bukan dalam 5-60 hektar tanah saya. Jadi saya berbincang dengan dia untuk macam mana nak jalankan perniagaan Rozelle ini, bagaimana nak jalankan pertanian Rozelle ini. Sebab waktu itu saya tak bincang pun pasal perniagaan. Saya lebih bincangkan pasal macam mana nak buat pertanian. Mungkin saya terfikir, mungkin waktu sekarang saya, oleh kerana saya tak ada projek dan sebagainya, jadi why not saya cuba bidang pertanian. Saya belum pernah cuba sebenarnya bidang pertanian. Okey, so saya mengambil inisiatif untuk mendalami sedikit pasal Rozelle. Bagaimana penanaman Rozelle, bagaimana proses Rozelle, apakah cabaran-cabaran dalam pertanian Rozelle ini. So saya pergi ke Jabatan Pertanian, berbincang dengan mereka, dapatkan sedikit ilmu dengan mereka, apakah terutama proses penanaman Rozelle itu. Berapa lama Rozelle ni ditanam, anda macam mana sebenarnya proses penanaman, penjagaan, macam mana nak maintain, berapa lama boleh dituai dan sebagainya. Saya banyak berbincang dan juga belajar dengan pihak Jabatan Pertanian Pahang. Alhamdulillah, dengan ilmu yang ada tadi, saya call kawan saya kata okey, saya boleh usahakan Rozelle, saya boleh tanam Rozelle, saya kata. Cuma saya kata saya nakkan kepastian. Saya nakkan benda tu betul-betul confirm. Tak nak nanti saya tanam, tiba-tiba tak nak ambil pula. Okey, dia pun datang sekali lagi, kita buat, kita panggil agreement, kita panggil contract farming. Yang mana kita dalam contract farming ni dia agak jelas, di mana saya menanam dan dia akan mengambil tanaman saya dengan harga sekian-sekian secara tetap setiap bulan. Okey, dan di situlah sebenarnya permulaan saya memulakan pertanian Rozelle. Saya buka tanah saya seluas 20 hektar sebab saya dah kalkulate bila bincang dengan pertanian tadi, mereka telah bagi gambaran kepada saya dengan keluasan-keluasan yang perlu ada untuk proses penanaman Rozelle. So untuk 5,000 kilo setiap bulan. Jadi kita perlukan lebih kurang dalam, tak luas sebenarnya, lebih kurang dalam 4 ekar sebab 5 ekar pun dah dapat, dia kata. Dalam 5 ekar sebulan, 5 ekar kita tanam Rozelle dah dapat. Cuma Rozelle ini, dia punya proses penanaman dia ambil masa 3 bulan sebelum kita tuai. Untuk kita tuai Rozelle ni, dia ambil masa selama 3 bulan. Daripada anak benih kita tanam sampailah dia keluarkan hasil selama 3 bulan. Jadi bila saya dah congak-congak, saya perlukan buat rotation. Kalau tak, dia akan terputus. Sebab bulan ini nanti kan 3 bulan dia dah terputus. Dan Rozelle ni pula boleh bertahan lebih kurang dalam 5-6 bulan selepas kita tuai. Maknanya dia masih keluarkan hasil lagi. Jadi saya mengambil keputusan untuk tanam, untuk buka seluas 20 ekar dan saya pecahkan lot. Saya buatkan 4 lot yang saya akan tanam mengikut musim. Mengikut kita panggil urutan pusingan.
Kan? Jadi itu yang saya buat dan alhamdulillah saya usahakan penanaman rozal ini dalam keluasan tanah saya lebih kurang ada 20 hektar. Saya buat kerja-kerja clearing, ambil masa juga kena buat teres. Buat teres di dalam ladang kita buat teres sebab tanah ladang saya tu agak berbukit, jadi kita kena buat teres. Jadi kita buat sistem pengairan dia dengan peparitannya, kemudian sistem pipingnya dengan saya sediakan kolam. Kemudian saya dapat bantuan daripada pejabat pertanian sendiri. Mereka bagi kepada saya enjin pam besar. So saya gunakan pam tadi untuk sedut. Piping, saya buat sistem piping sebab dia perlukan sprinkler. Rozal ni dia sangat-sangat memerlukan banyak air. Dia perlukan banyak air. Mana kita kena buat sistem piping sprinkler ni cukup. Dan dia perlukan penyiraman paling kurang 2 kali sehari, pagi dan petang. Dan proses penanaman dia juga agak tidaklah rumit sebab kita perlu pertama daripada biji benih tadi kita kena cambahkan dulu. Kita kena semai dulu. Kita letak dalam kita panggil trail, kan, trail yang kecil tadi kita letak dia, kita semai dulu. Dalam tempoh lebih kurang seminggu dia dah keluar akar dia dah keluar pucuknya. Daripada situ barulah kita transfer pergi kepada tapak. And then di tapak sana kita kena pastikan tanah yang kita perlu rawat dulu tanah. Kita make sure tanah tu kita kena rawat dulu. Kita tak boleh terus tanam sebab rozal ni dia agak sensitif dengan serangan-serangan semut dan sebagainya. Jadi kita kena pastikan tanah tadi tak bersemut, tak ada binatang ataupun serangga-serangga yang boleh mengancam dia. Jadi kita kena buat, kita panggil proses rawatan tanah. Kita kena buat rawatan tanah tadi dengan meletakkan kita panggil ada sejenis racun yang kita nak kena racun dulu tanah tadi supaya semut-semut tadi dia tak kacau. Nak kena bebaskan dulu. Kemudian kita kena buat proses baja pula. Kita kena gaul baja dan sebagainya. Kita kena ambil, waktu itu saya gunakan baja tai ayam. Kita ambil baja organik asli. Kita tak pakai baja-baja chemical. Kita gunakan 100% baja asli. Baja tai ayam. Waktu itu saya belajar dengan satu orang yang agak mahir dalam bidang proses pembajaan ini. So dia ajar bagaimana nak perap baja tai ayam ini, macam mana kita nak proses dia dan sebagainya. Okey, so itulah proses yang saya jalankan untuk permulaan bagaimana sebenarnya untuk menanam rozal. Cabaran rozal ini, cabaran penanaman rozal dia agak kurang sebab bila mana kita dah selesaikan pada peringkat permulaan, mana semut-semut serangga-serangga yang boleh mengganggu tadi kita dah halau. Dan saya juga gunakan kaedah kita belajar daripada orang tua-tua dulu yang menggunakan garam kasar. Kita letak garam kasar keliling pokok kita, insya-Allah serangga-serangga ni dia tak datang. Rupa-rupanya garam kasar dia ada sound, dia keluarkan alternate sound yang boleh menakutkan serangga-serangga sebenarnya. So itu antara petua-petua yang kita boleh amalkan untuk kita menanam. Okey, so proses penjagaan berlangsung lebih kurang 3 bulan. Saya terpaksa membaja dan waktu itu saya dibantu sepenuhnya oleh anak saya. Muhammad Amiri, yang merupakan CEO kepada My Life Rozal ni sekarang. Okey, waktu permulaan beliau adalah antara orang yang bersama dengan saya sepenuh masa
Di samping kita ada pekerja-pekerja lain lah untuk menguruskan ladang ini. Dan waktu itu saya ingat lagi bagaimana beliau bergelumang dengan baja ni. Kerana kita terpaksa kena ambil baja tak ayam ni di luar, sebab dalam 5-6 km daripada tempat saya tu ada tempat kandang reban ayam. Jadi kat sana kita kena ambil. Dan itulah kerja asas beliau untuk pergi ambil. Untuk pergi ambil baju tadi, masukkan dalam kereta 4-wheel saya, and then bawa ke ladang. So sebenarnya bukan calon-calon orang sebenarnya boleh buat, sebab baju tak ayam ni kalau dia lama, dia punya bau masya-Allah agak mengancam. Kalau orang yang tak tahu mungkin boleh pengsan sebenarnya. Dan inilah sebenarnya cabaran bila mana kita terlibat dalam bidang pertanian. Okey, kerana sebelum ni saya memang tak pernah terlibat dalam bidang pertanian secara khusus. Tapi ini adalah antara projek pertama saya dalam bidang pertanian. Jadi bila mana saya dibantu oleh anak saya tadi, so banyak kerja-kerja yang beliau uruskan. So saya uruskan lebih kepada bahagian lain, bahagian penjagaan pokok dan sebagainya, penjagaan pekerja. Beliau lebih kepada penjagaan untuk pembajaan, untuk pastikan bahawa pokok sentiasa berada dalam keadaan yang segar. Begitu juga dengan pengairan, untuk pastikan piping sentiasa berjalan lancar. Sebab bila mana kita buka tanah seluas 20 ekar ni, so sistem piping dia tu mesti nak kena sentiasa di maintain, sentiasa dipantau. Okey, so alhamdulillah apabila berjalan dengan lancar tadi, jadi kami menghasilkan buah roselle yang sangat cantik. So saya sebelum ni pun sebenarnya tak kenal sangat roselle, tapi bila dah tercebur, bila menceburi bidang pertanian roselle tadi, kita mula mendalami dan kita lihat kelopak-kelopak bunga roselle ini sangat cantik sebenarnya. Dan waktu itu kita jaga dengan rapi, sebab kita telah diminta oleh kawan saya daripada polis tadi supaya menghasilkan buah roselle yang betul-betul selamat dan segar. Jadi di bawah tapak kita kena letak plastik hitam supaya kita tak nak air yang kita sembur dia terperencit ke buah roselle ni. Sampai ke tahap itu kita nak pastikan buah roselle ni sentiasa dalam keadaan yang segar dan juga selamat. Dan kita memang tak sembur pun racun serangga. Sebab kita nak elakkan daripada kita sembur racun, kita menggunakan racun serangga. So jadi kita tak gunakan langsung racun serangga. Kita lebih kepada penggunaan yang seperti yang saya beritahu tadi. Kita gunakan garam kasar untuk elak daripada serangga-serangga datang. So alhamdulillah ianya nampak berjaya, dan kami menghasilkan buah roselle yang sangat cantik, sangat segar. Dan apabila dah sampai tempoh untuk sampai, saya akan call kawan saya untuk datang untuk ambil. Sebab proses penuaian, proses kita nak tuai buah roselle ni juga dia ambil masa sebenarnya. Dia ambil masa. Sebab banyak kan, bayangkan buah roselle yang kita nak kumpulkan 5,000 kilo. So ianya sangat banyak sebenarnya. Jadi untuk tuai saja dia ambil masa lebih kurang dalam seminggu lebih sebenarnya. Hampir ke 10 hari untuk tuai buah roselle sebanyak 5,000 kilo. Dan saya menggunakan pekerja hampir 15 orang waktu itu untuk proses tuaian dia. Proses tuaian sebenarnya kita kena ambil, petik buah roselle tadi, kemudian kita kumpulkan di tempat pengumpulan, kemudian kita kena buang bijinya. Kita ada alat, tapi secara manual juga, kita kena buang biji roselle tadi, kena asingkan. Sebab kawan saya, dia minta yang dah dibuang biji. Dia minta buah roselle yang tanpa biji. Jadi proses tuai dan proses pengeluaran biji tadi dia ambil masa. Tapi buah roselle ni dia tak boleh lama bertahan. Maknanya kita tak boleh
biarkan dia tu macam tu. Dah tempoh 2-3 hari nanti dia akan layu. Dia dah jadi rosak. Jadi apa yang kami buat, kami aturkan petik hari ni kena tuai ke petik hari ni, tuai hari ni, kena terus buang biji hari ni juga, dan hari ni juga kena hantar kepada pihak kilang. Apa yang kami buat, kami minta sahabat saya dia menyediakan lori yang kita panggil lori cooler tu. Kan? Cool storage tu. Cold storage tu dia bawa lori yang jenis tadi. Jadi kita masukkan setiap hari, kita penuhkan dalam satu trailer besar. Kita masuk, kita hantar, masuk balik, masuk dalam trailer. So trailer dia tadi 24 hours kena hidup. So bila kami usahakan teruskan dalam tempoh saya katakan tadi, so penuh lori dia untuk 5 tan. Jadi itulah yang kami lakukan, dan beliau akan bawa trailer tadi terus ke kilang di Perlis sana katanya. Dan proses peringkat pertama tadi berjalan lancar, alhamdulillah. So dapatlah kami supply pemana yang di dalam kontrak farming yang kami tanda tangani untuk supply setiap bulan. 5 tan ialah 5,000 kilo, dan proses itu berjalan, alhamdulillah. Okey, so dah pukul 7 lebih ya. Kita sepatutnya berhenti pukul 7. Jadi insyaAllah saya akan sambung lagi kisah bagaimana sebenarnya permulaan kami menjalankan perniagaan Rozelle. Dan permulaannya kami terlibat dengan penanaman Rozelle, pertanian Rozelle. Okey, dan ada kisahnya selepas ini, bagaimana kami turn out menjadi industri Rozelle pula, terlibat dengan kilang Rozelle pula. Okey, so insyaAllah kita sambung lagi besok. Sebenarnya dalam penceritaan saya ni ada perkara-perkara sebenarnya yang saya nak kongsikan dengan anda, supaya anda boleh mengasah minda anda boleh fikir apa yang saya buat perkara yang betul dan perkara yang tidak betul. Jadi insyaAllah kita terus sambungkan lagi penceritaan ini, perkongsian saya ini untuk besok, dan hari ini saya kira cukup setakat ini saja. Kita berjumpa lagi insyaAllah besok. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.